Hai geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam pendakian. Bertemu kita lagi di channel YouTube Pendaki Melaya. Saya Apai dan untuk episod kali ini saya akan berkongsi dengan anda tentang barang keperluan untuk pendakian yang melibatkan kita bermalam. Sebelum itu, kepada yang belum subscribe channel kita ini, anda dijemput untuk subscribe channel YouTube Pendaki Melaya. Dan kepada mereka yang telah subscribe, terima kasih saya ucapkan. Okey, untuk barang keperluan, saya pecahkan kepada beberapa bahagian mengikut kegunaannya. Kita akan saksikan barang-barang keperluan ini selepas daripada intro channel YouTube Pendaki Melaya ini. Okey geng, terima kasih kerana masih bersama dengan kami. Sekarang kita akan lihat barang keperluan untuk pendakian yang melibatkan kita bermalam. Saya memecahkannya kepada beberapa bahagian mengikut kegunaan barang tersebut. Untuk bahagian pertama, saya pecahkan kepada pakaian untuk pendakian. Yang pertama adalah seluar hiking. Seluar hiking yang baik untuk pendakian adalah, yang pertama, ia serat peluh. Yang kedua, ia mudah kering. Dan yang ketiga, ia jenis stretchable ataupun memberi. Untuk poin yang ketiga ni, ia adalah satu yang penting kerana ia memudahkan pergerakan kita apabila ingin melangkah, dan utamanya apabila melibatkan langkahan yang besar dan juga langkahan yang tinggi. Contohnya kita ingin memanjat cerun yang tinggi. Seterusnya dalam kategori pakaian pendakian adalah t-shirt. Pada saya, t-shirt yang sesuai adalah dari jenis microfiber, iaitu menyerap peluh dan juga mudah kering. Ia penting kerana ia akan memberi lebih keselesaan kepada kita untuk mendaki. Seterusnya, inner ataupun baju tight. Saya memang suka memakai inner ini ketika pendakian. Selain berfungsi untuk menyerap peluh secara maksimum dari badan kita, ia juga berfungsi untuk mengurangkan sinar matahari ke badan kita, terutama di lengan kita, dan juga mengurangkan sedikit rasa sejuk dikala angin bertiup ketika sedang hiking. Seterusnya, pakaian pendakian adalah seluar tights. Ini adalah pengganti kepada seluar dalam ataupun sependek kita, yang mana ia dapat mengurangkan risiko untuk melecet berbanding sekiranya kita memakai seluar dalam, kerana keadaan kainnya yang mudah menyerap peluh dan cepat kering juga. Seterusnya adalah kasut pendakian. Kasut pendakian yang baik adalah kasut yang mempunyai tapak yang mencengkam, iaitu tidak licin dan boleh menyebabkan anda mudah untuk jatuh. Dan juga satu faktor yang mungkin anda ingin pertimbangkan adalah ia dapat protect ankle anda. Selain terdapat
sponge di dalam yang mengurangkan hentakan ketika anda berjalan ataupun melompat. Seterusnya, digunakan bersama kasut adalah stokin atau socks. Gunakanlah stokin yang sesuai untuk pendakian anda. Juga dalam pakaian pendakian, saya masukkan adalah glove dari jenis yang nipis, yang sesuai digunakan untuk mengelakkan kita daripada tercedera apabila memegang akar dan juga sekiranya kita terpegang duri. Kemudian mungkin kita tidak pakai, tapi saya sentiasa bawa adalah poncho yang digunakan apabila hujan turun, yang mengelak kita daripada basah. Ada banyak jenis poncho, tapi saya lebih suka memakai poncho yang jenis ini, yang nipis dan juga ringan dan dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir di dalam kategori pakaian pendakian adalah windbreaker yang digunakan apabila keadaan menjadi lebih sejuk di masa pendakian kita. Okey, seterusnya kita pergi kepada kategori yang kedua, iaitu pakaian di campsite dan juga untuk tidur. Yang pertamanya seharusnya adalah t-shirt jenis yang microfiber juga menjadi pilihan saya, kerana ia boleh juga digunakan di hari terakhir pendakian apabila kita hendak turun daripada campsite. Sekiranya pakaian asal pendakian kita terlalu kotor, dan saya biasanya akan bawa lagi selai, baju spare jika perlu digunakan. Seterusnya seluar untuk dipakai di campsite dan juga untuk tidur. Juga saya ambil jenis yang boleh digunakan untuk hiking dan boleh juga digunakan sekiranya seluar hiking asal kita terlalu kotor. Seterusnya, pakaian untuk di campsite adalah towel. Towel seeloknya jenis yang microfiber, iaitu yang menyerap air dengan maksimum dan juga cepat kering. Dan yang paling penting, ia tidak terlalu memakan banyak space, kecil je. Dan yang terakhir, pakaian di campsite adalah jaket tebal. Ia sesuai untuk memastikan kita dapat tidur dengan selesa di malam hari yang sememangnya sejuk ketika berada di dalam hutan. Untuk kategori seterusnya adalah makanan. Pastikan anda membawa makanan yang sesuai untuk tempoh pendakian anda. Sekiranya pendakian anda melibatkan 3 hari 2 malam, sediakanlah makanan untuk 3 hari 2 malam. Bawalah sedikit makanan tambahan. Ini kerana makanan tambahan ini adalah penyelamat kita di kala kecemasan. Seterusnya kita pergi kepada peralatan untuk pendakian. Yang pertama di sebelah saya ini ada beg. Gunakanlah beg yang sesuai untuk pendakian anda. Untuk pendakian yang melibatkan bermalam, pakailah beg sekurang-kurangnya yang bersaiz 50 liter. Lebih besar lagi bagus. Tetapi dinasihatkan bawalah beg yang sesuai untuk anda. Jangan terlalu besar sehingga anda tidak mampu untuk mengangkatnya. Kemudian kita ada carry mat. Carry mat ni banyak kegunaannya. Yang pertamanya seharusnya ia adalah menjadi pelapis semasa kita hendak tidur di campsite. Selain itu, kepada mereka yang beragama Islam, ia boleh dijadikan sejadah untuk kita sembahyang. Dan yang terakhir, kegunaan yang juga penting pada saya adalah ia dapat dijadikan rangka untuk beg kita. InsyaAllah, jika diizinkan, saya akan membuat satu video bagaimana kita menyusun barang-barang ke dalam beg. Seterusnya, beg untuk daypack. Yang beg ini digunakan semasa kita hendak pergi ke puncak atau kita gelar summit attack. Saiznya lebih kecil berbanding dengan beg pendakian asal kita.
supaya kita mudah membawa barang-barang yang minimum pada ketika sambil attack. Saiz yang sesuai adalah 15 liter ke 25 liter. Kemudian kita ada water bladder yang digunakan sebagai botol air kita, tapi dengan saiznya yang melebar ini, apabila diletakkan dalam beg, ia akan menyebabkan air tersusun dengan cantik dan tidak berkocak semasa kita hiking. Dan juga fungsi water bladder ini, dia mempunyai hose ni dan juga puting ini yang memudahkan kita untuk minum air ketika pendakian. Seterusnya kita ada headlamp. Bagi saya lebih gemar untuk membawa headlamp spare, just in case headlamp pertama ini tidak dapat fungsi. Sekurang-kurangnya kita ada backup. Dan jangan lupa bawa bateri spare untuk headlamp anda. Seterusnya, rain cover untuk beg anda, untuk memastikan beg anda tidak basah dan juga barang-barang dalamnya juga tidak basah. Jangan lupa bawa plastik bag untuk membawa turun sampah-sampah yang telah anda gunakan ketika di campsite ataupun ketika pendakian anda. Di sini saya tambah lagi satu beg plastik digunakan untuk lapisan di dalam beg. Nanti saya akan tunjukkan kegunaannya. Kemudian Swiss knife. Saya pasti anda sudah tahu akan kegunaannya. Mungkin nampak tidak perlu, tetapi di masa emergency ia amat diperlukan. Kemudian item lain adalah radio komunikasi, dan anda perlulah mendapatkan lesen untuk menggunakan radio ini. Seterusnya, parang digunakan untuk menebas pohon-pohon jika perlu. Ingat ya, jika perlu. Dan juga boleh digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri. Kemudian dry bag, yang mana fungsi dry bag ini adalah untuk memastikan barang yang disimpan di dalamnya sentiasa dalam keadaan kering. So yang pertama, yang besar ni biasanya saya gunakan untuk letak baju dan seluar untuk tidur. Dan yang kecil ni saya gunakan untuk meletak barang-barang penting seperti dompet atau wallet dan juga handphone. Seterusnya, tali. Jangan lupa bawa tali untuk kegunaan ketika emergency. Sebagai contoh, untuk kita melintas sungai sekiranya air naik, dan dinasihatkan untuk berkomunikasi dengan guide untuk cara penggunaannya sekiranya anda tidak tahu ataupun was-was. Kemudian kita tengok kepada barang-barang dapur. Yang pertama, seharusnya stove. Saya suka membawa stove yang jenis ni, dipanggil stove petak, kerana keadaan fizikal yang kecil dan juga dapat berfungsi dengan baik. Kemudian bila ada stove, seharusnya adalah gas. Saya suka untuk bawa 2 gas kerana kita tidak tahu bila masa yang satu ni mungkin tidak dapat fungsi, sekurang-kurangnya kita ada satu lagi untuk digunakan. Kalau dua-dua tak fungsi, kita kecek kat kawan kita. Kemudian cutleries, sudu garpu. Dan yang terakhir, nesting. Nesting ni adalah pengganti kepada kuali, periuk, pinggan, mangkuk dan juga cawan anda. Banyak fungsi nesting ni. Seterusnya, kita pergi kepada first aid kit. Barang minimum yang perlu ada dalam first aid kit
untuk peribadi anda. Pertama, seharusnya ubat persendirian anda. Sebagai contoh, sekiranya ada migraine, bawa ubat migraine itu. Kemudian ubat lain yang perlu adalah yang pertama Panadol, yang kedua ubat sesama, kemudian Handy Plus, bandage dan juga lain-lain lagi. Kemudian dalam first aid kit juga minyak panas dan spray untuk krem. Dan yang tergolong dalam first aid kit juga adalah emergency blanket yang digunakan sekiranya anda terkena hypo. Dan untuk kategori yang terakhir adalah peralatan untuk berkhemah yang digunakan semasa di khemah. Yang pertama, sleeping bag yang menjadi selimut dan juga tilam anda. Kemudian bantal, ini jika perlu ya. Kemudian dua item yang penting adalah fly sheet dan juga ground sheet. Inilah yang akan menjadi bumbung anda dan juga lantai anda di campsite. Alhamdulillah, itulah barang-barang keperluan yang penting untuk kita bawa di masa pendakian kita. Dan sekiranya anda ada apa-apa persoalan ataupun ingin berkongsi pengalaman anda menggunakan keperluan-keperluan pendakian ini, anda dijemput untuk memberi komen di bawah ini. Sekali lagi di sini saya ingin tekankan, pastikan anda mempunyai kelengkapan yang cukup sebelum memulakan pendakian anda, kerana ia akan menyebabkan anda lebih selesa untuk mendaki, selain mengurangkan masalah-masalah yang mungkin timbul disebabkan kekurangan barang ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Sementara itu, take good care of yourself dan Assalamualaikum.